Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, kebelakangan ini kita mendengar beberapa case bully sehingga ada menyebabkan kematian dan juga serangan-serangan terhadap anak ahli politik. Saudara-saudara, perkara-perkara begini sepatutnya kita tidak boleh biarkan menjadi satu normalisasi kepada masyarakat. Ini boleh menyebabkan masa depan negara, terutamanya anak muda, menjadi gelap. Baru-baru ini serangan terhadap anak Rafizi. Setelah anak Rafizi disuntik, istri kepada Rafizi Ramli pula, bekas Menteri Ekonomi, telah menerima ugutan. Nah, ada satu pendedahan terbaru daripada Ketua Polis Negara. Polis sahkan nombor telefon ugut istri Rafizi milik warga asing. Nah, maknanya siapapun juga identiti ini yang dikatakan di sini milik warga asing perlu dikenakan tindakan undang-undang. Kalau benar-benar memang beliau terlibat dengan kesalahan ini. Oke, sebelum saya teruskan, saya perkenalkan kepada Anda. Ini adalah terapi imun. Produk ini adalah untuk mendidik, menyeimbangkan dan juga meningkatkan kekuatan sistem imun badan sehingga mampu melawan pelbagai jenis penyakit. Kepada Anda yang ada masalah kesehatan, mungkin Anda ada masalah 3 serangkai, penyakit berulang, gastrik, gout dan penyakit kulit, apa saja jenis penyakit yang tak pandai sembuh-sembuh. Mungkin ini adalah jawaban daripada doa Anda, jawaban daripada permintaan Anda yang selama ini nak sembuh. Sekiranya Anda ingin mengetahui lebih tentang produk ini, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Polis mengesahkan nomor telepon yang digunakan untuk mengeluarkan ugutan terhadap istri bekas Menteri Ekonomi, Datuk Seri Rafizi Ramli, adalah milik seorang warga asing. Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail berkata, pihaknya masih dalam proses mengesan suspek berkenaan. Ya, nombor telefon warga asing. Kita masih dalam usaha mengesan suspek. Ini yang menjadi masalah kerana ada telefon bimbit yang didaftarkan atas nama individu lain atau menggunakan identiti warga asing. Mengulas mengenai cecair yang digunakan untuk menyuntik anak bekas menteri itu, beliau berkata, polis masih menunggu laporan kimia daripada pihak hospital. Kanak-kanak tersebut, anak Rafizi, berada dalam keadaan baik. Setakat ini polis telah mengambil 19 keterangan berhubung insiden serangan terhadap keluarga bekas menteri itu, termasuk daripada ahli keluarga, pemandu dan pekerja. Dalam kejadian kira-kira jam 2 petang pada 13 Ogos lalu, anak lelaki Rafizi diserang dan disuntik dengan cecair oleh seorang individu di kawasan, menurunkan dan mengambil penumpang di sebuah pusat beli belah di Putrajaya. Apapun saudara-saudara, kita nantikan dan kita berharap dalang utama, suspek utama bakal ditangkap. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, saya nak kongsi kepada Anda, saya nak beritahu kepada Anda satu berita tergempar, berita baik untuk penyokong kerajaan, penyokong Anwar Ibrahim. Setelah ada himpunan nak turunkan Anwar, ada gesaan untuk Anwar letak jawatan, tak layak jadi ahli parlimen lah, tak layak jadi Perdana Menteri lah, sampai ada himpunan yang dilakukan untuk menurunkan Anwar. Sampai Anwar sendiri memberikan cadangan, usulkan undi tidak percaya. Bagi cadangan itu di Dewan. Kalau Anwar nak dijatuhkan, mesti melalui medium yang sah, bukan melalui himpunan, bukan melalui cakap-cakap yang tidak baik. Gesaan nak paksa Anwar letak jawatan, bukan begitu. Tapi
menggunakan medium yang sebenar, medium yang berasas lah. Kalau Anwar betul tiada sokongan, barulah Anwar akan letak jawatan. Tapi lain yang jadi, saudara-saudara, lain yang jadi di Dewan. Oke, sebelum saya teruskan, saya perkenalkan kepada Anda, ini adalah terapi imun. Ini adalah produk untuk mendidik, menyeimbangkan, dan juga meningkatkan sistem imun badan Anda sehingga mampu melawan berbagai jenis penyakit. Kepada Anda di luar sana yang mungkin ada masalah kesehatan melibatkan 3 serangkai, gout, gastrik, penyakit kulit, sakit pinggang, sakit lutut, dan macam-macam lagi, Anda boleh mendapatkan maklumat berkaitan dengan terapi imun transfer factor ini melalui nomor yang tertera. Saya boleh bantu Anda. Produk ini selamat, halal, dan semula jadi diluluskan Kementerian Kesehatan Malaysia. Oke, saudara-saudara, kalau benar Anwar nih sudah hilang sokongan, kenapa baru-baru ini Anwar mendapat sokongan ataupun kerajaan mendapat sokongan suara di Dewan lebih ramai yang menyokong daripada membangkang? Dewan Rakyat lulus usul rancangan Malaysia ke-13 dengan undian suara. Saudara-saudara, kalau melalui undian suara, usul ini tidak akan diluluskan sekiranya undian suara ini tidak mendapat majoriti daripada bilangan ahli parlimen dalam Dewan. Itu mengikut hemat saya. Tapi bila kita lihat sini, Dewan Rakyat lulus usul rancangan Malaysia ke-13 dengan undian suara, makna kata kerajaan telah menerima sokongan yang cukup. Persidangan Dewan Rakyat meluluskan usul RMK 13 menerusi undian suara. Usul yang diluluskan tanpa pindaan sebelum ini dibentangkan PM Anwar pada 31 Julai. Disusuli sesi perbahasan selama 8 hari yang bermula 4 Ogos. Sesi penggulungan RMK 13 bermula Isnin lalu membabitkan 30 menteri dengan penggulungan terakhir dibuat Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan yang menjalankan tugas dan fungsi Menteri Ekonomi. Seramai 153 ahli parlimen blok kerajaan dan pembangkang mengambil bahagian sepanjang sesi perbahasan RMK 13. Amir Hamzah ketika menggulung menolak dakwaan. Kononnya RMK 13 mengetepikan agenda Bumiputra. Sebaliknya menjelaskan ia tetap diberi tumpuan seperti digaris di bawah Pelan Transformasi Ekonomi Bumiputra 2035 Putera 35. Jadi saudara-saudara, tanpa banyak cakap lagi, jelas-jelas RMK 13 disokong oleh suara yang ramai. Jadi tuan-tuan dan puan, bagi saya, kalau ada pun usul undi tidak percaya akan dilakukan terhadap keabsahan Anwar sebagai PM pada waktu terdekat ini, saya yakin Anwar Ibrahim masih akan mendapat suara yang cukup untuk terus duduk dalam jawatan sebagai Perdana Menteri. Apa pula pandangan Anda?